Kita pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita sembahyang subuh berjamaah. InsyaAllah pagi ini kita mengambil beberapa peringatan dan panduan dalam hidup kita. Kerana hidup manusia ni dia sama je kalau kita tengok dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ni makhluk Allah. Selain pada Allah, semua makhluk. Makhluk maknanya benda yang dicipta, benda yang Allah cipta. Maka bila benda yang Allah cipta, maka Allah Ta'ala mesti buat sesuatu tu ada sebab dan ada tujuan-tujuan tertentu. Sebahagian besar kita tak tahu apa tujuan. Allah Ta'ala buat sebahagian besar alam ni, kita tak tahu apa tujuan Allah buat. Tetapi Allah Ta'ala dia tak pernah buat benda sia-sia. Mesti ada sebab dia, cuma kita tak tahu. Umpama kenapa Tuhan buat pacak, kenapa Tuhan buat nyamuk, kenapa Tuhan buat itu, buat ini. Banyak lagi benda yang bilion lagi yang kita langsung tak ada maklumat. Atas muka bumi kita nampak, dalam laut lagi banyak daripada atas muka bumi. Demikian juga planet-planet lain. Semua tu Allah Ta'ala buat ada sebab tertentu. Tapi dalam banyak-banyak makhluk ini, yang Allah Ta'ala fokus dua. Yang Allah Ta'ala beri taklif, dipanggil mukallaf. Kita ni mukallaf. Yang baru masuk Islam tu muallaf. Jangan tukar. Kita mukallaf. Mukallaf ni orang yang ditaklifkan, orang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bukan oleh raja, bukan oleh menteri besar, bukan oleh yang berhormat, bukan. Tapi oleh Allah. Allah Ta'ala tak taklif, tanggungjawab kepada dua makhluk. Pertama manusia, yang kedua jin. Dua-dua ni akan dihisap di akhirat. Dua-dua ni akan dihisap, akan masuk syurga, masuk neraka. Manusia dengan jin. Adapun makhluk lain pada manusia dan jin, umpam binatang, pokok, tumbuhan, batu-batu, kayu-kayu, semua tu tidak akan ditaklif di akhirat. Walaupun dalam hadis disebut ada binatang dihidupkan semula di akhirat. Ada batu dihidupkan semula di akhirat. Pernah satu hari Nabi berjalan, Nabi tengok dua ekor kambing. Kambing besar ditanduk kambing kecil sampai kambing ni berguling jatuh. Depan sahabat. Nabi kata, esok di akhirat Allah akan hidupkan dua ekor kambing ni. Allah hidupkan semula, kata Rasulullah. Allah hidup semula. Allah Ta'ala suruh kambing yang kena tanduk ni balas semula. Balas balik di akhirat besok. Balas semula. Lepas kambing kecil tadi yang kena tanduk tu balas, Allah matikan dua-dua kambing tu. Habis cerita dia. Tidak ada yang masuk syurga neraka. Tapi ada binatang masuk syurga dalam hadis. Umpama binatang kita sembelih atas nama korban, atas nama akikah, binatang ni akan hidup semula dan masuk syurga di akhirat. Ada batu yang jadi api neraka, kekal neraka. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada bakar api neraka. Yang bahan bakarnya, bahan bakar, bukan benda dibakar. Kita ada dua, satu benda yang kita bakar, satu bahan bakar. Kayu api itu bukan yang dibakar, kayu api itu bahan bakar. Ikan dibakar. Kita bakar ikan, tapi bila masak ikan ni kita angkatlah. Tapi kayu tu kita tak angkat, dia akan habis itu. Maka neraka ni satu bahan bakar. Bahan bakar ni apa dia? Manusia-manusia dan batu-batu. Mana ada manusia, na'udzubillah, jadi bahan bakar neraka. Bahan bakar, bukan yang dibakar, bukan yang diazab. Jadi bahan bakar api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Allah kata bahan bakar neraka ni satu, manusia-manusia. Sebab tu ada manusia kekal neraka, na'udzubillah. Kekal selama-lamanya dan neraka tu. Tak akan keluar langsung. Kekal dalam tu. Seumpama kayu api kekal di situlah dia. Tak akan kita angkat keluar. Arang, batu, kalau kita bakar arang ni kita bakar, maka arang tadi kita tak panggil keluar dah. Kita akan kekal di situ, dia akan jadi bahan bakar. Jadi bahan bakar ni Allah sebut dua. Satu manusia. Manusia, na'udzubillah. Kita ni manusia. Bila Allah sebut manusia, kita bimbang. Takut sebab kita ni manusia. Yang kedua, batu-batu. Kata mufassirin, kata ulama tafsir, batu ni ialah batu berhala.
Batu yang dibuat patung, disembah, batu tu bahan bakar api neraka, bukan yang dibakar. Adapun manusia, manusia dan jin ialah na'udzubillah, diazab, dibakar neraka sampai waktu, maka dia dikeluarkan. Ada yang tak dikeluarkan, balik kiri, panah pusing belah kanan, panah belah kanan, pusing belah kiri. Seumpama Abu Lahab, Allah sebut sayasla naran zatal habin wa imra'atuh. Abu Lahab ni akan diselar dengan api neraka. Selar, bakar belah kanan, pusing belah ni, pusing belah sini, pusing. Sampai bila? Sampai bila-bila. Na'udzubillah. Ya. Jadi bila saya mengajar anak murid saya satu hari di ITM dulu, saya tanya dia, kamu faham tak apa makna kekal neraka? Dia kata, faham ustaz, kekal ni makna duduk selama-lama neraka lah. Kata betul. Tapi hakikat sebenar kekal ni, kita nampak kekal, kita tahu dah kekal situ. Tapi hakikat neraka ni bukan kekal macam paku tu, kekal kipas angin duduk situ, tak ada apa, dia tidak mudaratkan. Tapi kekal neraka ni, duduk neraka, diazab, derita selama-lamanya. Na'udzubillah. Kalau ada tempoh, umpama seorang dipenjara seumur hidup, kesalahan dia bunuh, dipenjara seumur hidup. Seumur hidup ni 30 tahun je. Nama seumur hidup, tapi tempoh sebenar 30 tahun. Kalau dipenjara sehingga mati, baru mati dalam penjara. Tapi kalau penjara seumur hidup, tak. Dia bukan mati, bukan mati penjara. Bukan sepanjang hidup dia, 30 tahun saja. 30 tahun. Saya pernah pergi satu tempat, satu hari di Port Dickson, jumpa seorang hamba Allah. Dia ni bekas menteri kabinet. Kita kena almarhum dah meninggal dunia. Saya tengok dia tengah minum teh di satu hotel. Saya pergi kat dia, kata, Datuk, apa khabar? Kata, sihat. Dia kata, ustaz mai mana? Saya kata, ada kuliah sini. Saya terkejut tengok dia, sebab dia ni dipenjara seumur hidup. Dia dipenjarakan semua dalam kes bunuh. Di Negeri Sembilan satu masa dulu lah. Jadi saya tengok dia tengah minum. Saya kata, dia ni penjara seumur hidup, kenapa minum air? Rupanya dia dah dibebaskan. Keluarga dia dah ampun dosa. Keluarga yang dibunuh tu dah ampun dosa dia. Itu urusan di akhirat. Bila keluarga maaf, akhirat besok tak ada apa dah. Tapi hukuman dunia, dia dipenjara. Boleh maaf tak? Boleh dapat pengampunan, boleh. Tapi pengampunan tu setelah berjalani penjara dulu. Dia bukan boleh masuk esok ampun terus, tak boleh. Dia mesti melalui sekurang-kurangnya 2/3 tempoh penjara. Kalau 10 tahun, sekurang-kurang 7 tahun, barulah boleh dimaafkan. Bukan boleh masuk setahun terus diampun, tak boleh. Jadi jatuhan kuasa pengampunan pun dia ada. Itu manusia ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita manusia ni, dua makhluk ni akan dihisap oleh Allah di akhirat. Semua sekali. Faman ya'mal misqalatin khairan yarah, wa man ya'mal misqalatin syarran yarah. Kita buat amalan baik walaupun sedikit, kecil sangat, manusia tak nampak, tapi Allah tahu. Allah akan angkat dia sebagai kebaikan di akhirat, walaupun kecil je. Umpama kita, benda sikit sangat kita buat, seumpama ada pasir-pasir yang tu, ataupun kita berjalan, tiba-tiba kita nampak air tersumbat, kita angkat satu lidi, longkang kita air tak mengalir. Pasal apa tak mengalir? Mesti ada sebab. Kita pusing keliling rumah, rupanya ada sebatang lidi sangkut dekat longkang, daun-daun kayu dekat kat dia, sampah dekat kat dia. Kita pun tarik lidi tu, tarik lidi sebatang tu, air terus mengalir. Rupanya yang menyebabkan longkang tersangkut tu sikit je. Kita angkat dia, terus mengalir. Sama juga, kadang-kadang kita ni pasal apa susah sangat rezeki, payah sangat meniaga tu tak jadi, buat kerja ni tak jadi, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi, semua baik. Pasal apa tak jadi ni? Kadang-kadang bukan sebab besar sangat, sebab kecil je. Tapi kita tak tahu sebab tu. Ngapalah orang lain tanam durian musang king jadi, kita musang entah mana king lagi tak ada. Tanam pokok tak jadi, meniaga tu tak jadi, meniaga ni gagal semua. Pasal apa gagal? Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh yang buat halal, kita buat yang halal. Kenapa gagal? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Cuba cek apa sebab dia. Kadang-kadang sebabnya kita durhaka pada mak kita. Mak kita kena maafkan kita, satu tu je.
Mak kena kata, saya maafkan kamu, saya ampunkan dosa salah silap kamu semua sekali. Mak tak ada simpan sikit pun. Kadang-kadang sebab tu je. Ada seorang budak muda, ya, ni cerita dia ni zaman muda dia. Mak dia basuh jeans, seluar jeans dia tu, ya, rendam seluar jeans. Mak ni tengok seluar jeans kan kotor, nampak cemar, seluar jeans pun tak pakai seluar ni, ya. Jadi seluar jeans ni, mak dia ambil seluar jeans ni, buh dalam beldi, ya, rendam, nak basuhlah seluar anak. Tapi tengok kotor sangat, ambil klorok, tuang. Bila klorok kena seluar tu, bertampung-tampunglah seluar tu, ya. Seluar jeans biru tu bila kena klorok, jadi putih sana putih sini. Dia ni bila tengok seluar dia macam tu, dia punya marah pada mak dia. Masa tu umur dia 17 tahun, 18 tahun. Dia ambil seluar tu, dia campak atas muka mak dia, ya. Dia campak, tapi ya, dia campak atas muka, marah sangat pada mak dia. Cerita ni cerita berlaku 40-30 tahun dulu, 35 tahun dulu. Setelah pada tu dia belajar, bagus budak ni, ya. Tapi semua dia buat tak jadi. Semua dia buat gagal. Dia berniaga gagal, buat tu gagal, buat ni gagal, dia kahwin gagal. Masalah sepanjang hidup dia. Tapi dia ni baik dengan mak dia. Mak dia sering kali maafkan dia. Dia maafkan saya maafkanlah, kata mak, maaflah kau, ya. Hinggalah satu hari tiba-tiba dia teringat, dia campak seluar atas muka mak dia. Dia mari minta maaf khas, spesifik dalam bab kesalahan ni, ya. Selama ni mak dia maaf, ya. Cuma dia teringat satu hari, dia teringat dia pernah campak seluar jeans waktu dia muda-muda dulu atas muka mak dia. Dia mari, mak, saya nak minta maaf. Mak kata, aku maafkan kamu. Betul mak, tapi mak ingat ada satu hari dulu saya campak seluar atas muka mak, saya nak minta maaf banyak-banyak. Mak dia kata apa dia? Yang ini satu mak tak maaf. Yang ini satu mak tak maaf. Yang lain mak maaflah kau. Yang ini satu mak tak maaf. Dengar mak tak maaf tu, dia menangis-nangis, merayu-rayu. Mak kata, aku yang ni aku tak boleh maaf. Aku terasa hati sangat, ya. Dia pun menangis-nangis. Mak dia tak nak maaf dia. Yang lain tak apa maaf. Balik, duduk sekejap, mari minta maaf, ya. Mak dia kata, mak dia tak nak maaf, ya. Dia kata, mak terasa hati sangat, ya. Mak nak tolong basuh seluar kamu. Mak nak tolong basuh, ya. Kotor, ya. Mana orang tua tu tahu dia berkelorok tiba-tiba rosak. Tapi dia merayu-rayu, dia tak maaf mak dia. Siapa sudah dia tak maaf. Hinggalah satu malam tu dia tak boleh tidur malam. Balik tak boleh tidur, mari minta maaf, mak tak nak maaf. Balik, ya. Tengah malam, pukul 2, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, dia start kereta, dia pergi rumah mak dia. Nak minta maaf lagi. Takut-takut mati dalam keadaan mak tak maaf. Mati mak tak maaf ni neraka, tuan-tuan. Neraka, ya, na'udzubillah, ya. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Kata Nabi SAW, Allah redha pada kita bila mak ayah redha pada kita. Allah akan murka pada kita bila mak ayah kita murka pada kita. Tak usah kata hebat macam manalah, jadi menteri ke, jadi yang berhormat ke, jadi siapa pun, kalau mak ayah kita tak redha, maka kita tak akan selamat. Pukul 4 pagi dia mari start kereta, ya, beri salam, ketuk pintu. Mak dia buka pintu dalam keadaan pakai telkung. Mak dia tengah sembahyang tahajud. Dia terus minta maaf, menangis-nangis, dia merayu. Akhir mak dia kata apa dia? Dia kata, nampaknya kamu sungguh-sungguh menyesal, ya, kamu menyesal sungguh-sungguh, ya, kamu minta maaf sungguh-sungguh. Tak apalah, mak maafkan, ya. Yang ini pun mak maafkan. Tuan-tuan, bila mak dia kata aku maafkan, dia sebut ni cerita kisah dia ni. Dia kata bila mak dia kata yang ini pun mak maafkan, seolah-olah beban yang dia pikul atas bau dia ni, ya, bebanan perasaan dia, tekanan jiwa dia, rasa berat ni, seolah diangkat oleh Allah Ta'ala, dibuang terus, ya. Dia kata lepas pada tu dia rasa lega sungguh-sungguh. Jiwa dia rasa lega, beban tak ada, kepala pun rasa lega, jiwa lega sungguh. Dan apa yang berlaku? Lepas itulah baru hidup dia mula berjaya sikit, niaga mula maju, rezeki mula murah, hidup mula dapat keberkatan, rumah tangga mula nampak aman, anak-anak mula jadi anak yang baik, isteri pun jadi hubungan baik. Rupanya selama ni yang menghalang dia, yang menyebabkan niaga tak berjaya, usaha tak berjaya, rumah tangga jadi berat, rupanya mak dia tak maafkan dia. Kesalahan tu je. Sebab tu kita ibu bapa ni kadang-kadang walaupun berat macam mana pun anak kita buat salah, maafkanlah dia. Jangan simpan sikit pun.
Jangan simpan. Kalau kira rasa nak kecil hati, mak kita lah paling banyak kecil hati dengan kita. Ya, sebab dia melahirkan kita, separuh nyawa dia, tinggal nyawa hujung-hujung rambut dia waktu melahirkan kita. Tapi apa kita buat ni? Macam-macam kita kasar dengan dia sebagainya. Ya. Sepatut yang paling banyak nak kecil hati dengan anak ialah mak. Tapi ibu sentiasa dimaafkan anak dia. Tak apalah, mak nak tengok kamu berjaya, mak maafkan semua. Saya dengan mak saya almarhum lah, almarhumah mak saya. Ya, daripada kecil lagi mak maafkan semua anak-anak mak. Mak tak simpan sikit pun, maaf semua sekali. Bila mak saya sebut gitu, kita rasa Allahu Rabbi. Sebab kita dengan mak ni lama, 40 tahun, 50 tahun dengan ibu kita macam-macam. Kadang-kadang kita buat benda yang mak kita tak suka, tapi mak kita ni dia tak naklah anak dia rasa hati, dia pun dia maafkanlah, dia biarlah. Dia biar walaupun dia tak apa suka. Ya, umpama kita nak kahwin dengan lelaki perempuan tu, mak kita tak apa suka, mak kita ada calon lain. Ya, tapi kita pula tak berkenan. Kita nak yang hitam manis, mak kita nak hitam pekat sikit umpamanya. Ya, kadang-kadang kita tak setuju pilihan, tapi mak kita apalah, dah anak nak dia bagi. Dah anak nak buat dia bagi. Kalau ikut mak, mungkin dia nak anak kita duduk rumah dekat rumah dia. Tapi malulah kita ada isteri kita nak duduk jauh. Mak kita redha je. Ya. Ayah demikian. Ayah ni dia lain sikit. Orang lelaki. Orang lelaki dia jarang beritahu. Dia jarang tunjuk. Ya, dia jarang beritahu. Dia tidak macam mak. Ya, sebab tu mak ni rapat dengan anak-anak. Ya, mak rapat dengan anak. Ayah kurang sikit. Ya, tapi ayah ni disimpan. Dia tak beritahu. Ya, dia tak beritahu. Cuma di belakang dia. Ya, mungkin dia seorang ayah yang di belakang anak-anak dia mungkin menangis. Ya, di belakang anak mungkin dia minta doa pada Allah, tapi anak tak tahu. Ya, sebab ayah ni biasalah orang lelaki ni dia samsen sikit. Ya, dia tunjuk dia kuat sikit semangat. Dia tunjuk dia tak zahirkan. Ya, tidak macam mak. Sebab tu kalau mak marah pada anak, ya, Allah Taala tak ambil kira sangat. Ya, tapi kalau ayah marah bahaya. Ya, ayah marah ni bukan saya mulut dengan kaki tangan naik. Ya, mak ni kadang-kadang beletir, tiap-tiap hari beletir. Ya, beletir tu sebab tu anak tak takut pada mak. Sebab tiap-tiap hari beletir. Ya, bila satu orang anak tu cerita pada saya, dia cerita pasal ni mak dia. Makcik dia Pekan. Ya, dia ni memang kuat beletir. Dia kata saya ni ustaz, memang kuat beletir. Celik mata je mulut bunyi, celik mata mulut bunyi. Tengok orang nak beletir je. Ya. Jadi satu hari mak dia ni, satu hari dia kata dia tak beletir. Anak dia tanya, mak, hari ni tak beletir? Dia terlupa. Sebab tu beletiran ni, kita beletir banyak sangat ni, anak tak takut. Pasal apa? Sebab tiap-tiap hari dia marah ni yang berkesan sekali-sekala. Kalau marah tiap-tiap hari tak berkesan. Ya, sekali-sekala. Kalau kita pukul anak kita tiap-tiap hari pukul, tiap-tiap hari pukul, tak berkesan. Pukul ni sekali-sekala, bila penting sangat kita pukul. Marah sangat, tegur sekali. Tapi kalau tiap-tiap hari tawa. Ya. Jadi oleh kerana tak apalah, Allah Ta'ala jadikan dua makhluk, satu manusia, satu jin. Hidup kita ni nak dapat redha Allah Ta'ala. Bila Allah redha, tak usah bimbang lah tuan-tuan sekalian. Bila Allah redha pada kita, manusia tak suka ke, manusia suka ke, apa pun kebaikan. Ya. Apa pun jadi baik. Syarat bila Allah redha. Maka untuk sampai makam mardiyah, makam Allah redha ni, dia ada beberapa proses, beberapa peringkat. Peringkat awam kita ni, peringkat awam ni kita beribadah pada Allah kerana nakkan syurga Allah. Kita tak buat maksiat pada Allah kerana takut neraka Allah. Ni peringkat kita lah. Kenapa semayang? Semayang tak semayang nanti berdosa, masuk neraka. Ya. Kenapa puasa? Dapat pahala, nak masuk syurga. Kita beribadah kerana nak janji Allah Ta'ala. Allah janji. Ya. Siapa yang buat baik, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apakah balasan bagi orang buat baik? Mesti Allah balas kebaikan. Maka kita nak yang itu. Ini tahap kita orang awam. Naik tahap yang kedua, ialah mereka yang beribadah pada Allah nak dapat redha Allah. Kalau boleh kita nak naik kelas sikit. Beribadah nak cari redha Allah. Bukan redha manusia, bukan nak orang puji, bukan nak orang sanjung, bukan nak orang hormat pada kita, bukan kita nak orang takut pada kita, tapi nak Allah redha pada kita. Ni, bila sampai Allah redha pada kita, apa yang kita buat jadi baik. Kalau kita usaha tak dapat, kita redha. Kita tahu kalau dapat mungkin rosak aku ni.
Kita nak benda tu, kita nak juga, ya. Kadang-kadang projek kita minta juga, nak juga. Akhir ada orang sanggup bagi rasuah untuk dapat projek. Bagi rasuah. Sebenarnya kalau kita usaha tak dapat, tak salah. Tak usah usaha lah, tak usah beri sangat. Tak usah melampau-lampau. Kenapa? Boleh jadi benda tu tak elok bagi kita. Mungkin kita dapat projek atas kertas kita untung 100,000, 200,000. Bila dapat tiba-tiba jadi rosak. Rupanya rugi. Harta ada modal pun tak balik. So kena untung. Ya, sebab tu kadang-kadang kita usahalah. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Tapi kalau cuba tak dapat, tak apa. Macam kita pergi Mekah kan, nak kucuk ajar aswad. Memang semua orang nak kucuk. Muslimat lagilah nak kucuk. Muslimat ni punya payah nak kucuk bukan mudah. Orang lelaki-lelaki bolehlah berebut-rebut. Orang perempuan ada kawasan dia sikit sangat. Ya. Nak berebut usaha juga masuk. Kadang-kadang saya cuba tak dapat. Cuba 2 kali tak dapat. Cuba 3 kali tak dapat. Saya cuba 3 kali tak dapat, saya balik. Ya, mungkin bukan masa dia. Ya. Kalau kena masa, dia mudah betul. Kalau Tuhan nak bagi pada kita, cukup mudah-mudah je. Ada lorong je. Satu hari saya pergi ke Mekah buat umrah. Kebetulan hari tu hari Khamis. Ya, kebetulan puasa sunat hari tu. Ya, dan saya memang niat nak kucuk ajar aswad. Ya, saya main sunat. Lepas tawaf sunat, saya main sunat. Ya, lepas main sunat, doa. Ya Allah, aku ni mari jauh. Ya, permudahkanlah nak kucuk ajar aswad, ya Allah. Doa minta merayu pada Allah, saya pun saya bangun tu nampak tu lorong. Tu pergi. Straight je. Tak kena tolak, tak kena apa. Straight masuk kucuk, keluar. Tak ada orang tolak. Orang berebut atas ni. Tapi lorong tengah tu kita nampak. Orang ni tolak. Ada lorong tengah. Saya pergi straight pergi. Ya. Boleh pun pegang kucuk. Lepas tu saya pergi keluar. Ya. Kalau Tuhan nak bagi, mudah sangat. Tapi kalau tak nak bagi, usul tu tak dapat. Usul 4-5 kali. Sampai terangkat kita, badan tak besar. Ya. Arak ni pegang baju je. Tarik keluar. Ya. Kadang-kadang ada kucuk-kucuk. Ada yang kawan saya kucuk-kucuk, dia kata bau masam. Bau masam tu bukan hajar aswad, tu ketiak orang. Ya. Kadang-kadang kita usaha dalam hidup ni. Kita usahalah. Supaya biar sampai tahap Allah redha pada kita. Nabi kata apa dia? Mintalah doa sungguh-sungguh pada Allah 2 perkara. Apa dia? Redha Allah dan syurga Allah. Redha Allah dunia, syurga Allah di akhirat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mengharapkan redha-Mu dunia ni. Biar Allah redha. Kalau Tuhan Allah redha pada kita, kita dapat ilmu yang berkat. Kalau kita dapat keluarga yang bahagia. Kalau kita dapat kerja yang baik. Kalau kita dapat duit yang berkat. Syarat nak Allah redha pada kita. Ya. Dan akhirat besok nak syurga Allah. Kata Nabi, minta lindung sungguh-sungguh 2 perkara. Apa dia? Pertama, murka Allah dunia. Allah murka dunia, kita minta lindung pada Allah sungguh-sungguh. Sebab Allah Ta'ala kadang dia murka pada kita. Ada yang dizahirkan murka dia marah. Dia marah sungguh. Umpama ditimpukan musibah, bala, bencana. Ya, mungkin kan Allah marah pada kita kan dosa-dosa. Kadang-kadang sebab bencana ni bukan sebab faktor alam sekitar je, bukan sebab faktor monsun je, bukan. Dia ada faktor lain. Ya, betul lah, kerana hujung tahun, ya, musim monsun, musim timur laut atau musim tengkujuh, biasa kita banjir lah. Tapi kalau Allah nak selamat. Ya, kalau Allah nak timpa tempat yang tak pernah kita fikir, banjir. Dulu banjir janda baik. Kan janda baik, banjir teruk. Mana pernah saya sejak hidup ni tak pernah dengar janda baik tu banjir. Ya. Yalah, tapi sekarang janda baik banjir. Walaupun janda baik pun kena. Ya. Makna tak kira apa dah sekarang ni. Ya, atas gunung, kamera Highland banjir. Ya, mana pernah kita pergi tempat yang paling tinggi banjir. Kalau Allah nak buat, berlaku. Baru ni banjir teruk. Kita alhamdulillah faham ni tak kalah dari 1,000 lebih. Ya. Tapi bila murka Allah ni ada sebab. Kadang-kadang Allah tipu musibah tu bukan sebab dia marah. Bukan sebab dia murka. Bukan. Sebab Allah nak ampun dosa. Ya. Jangan kita kata awak ni tipu musibah ni Allah benci. Bukan, tak semesti. Kadang-kadang dia timpa musibah tu kerana Allah nak ampun dosa orang tu. Ya. Atau Allah nak angkat darjat dia. Ada hadis Nabi kata, hamba Allah, di antara hamba Allah ni ada yang Allah
nak dia masuk syurga Firdaus. Allah nak dia masuk syurga Firdaus, syurga paling tinggi. Tapi dengan amal dia, dengan semayang, puasa, berzikir, baca Quran, tak cukup. Tak cukup pahala untuk melayakkan dia masuk syurga Firdaus. Maka Allah timpa musibah. Jadi sakit dia. Ditimpa musibah, derita dia, sakit dia. Lalu sabar dia di atas ujian tersebut. Dia sabar dengan ujian tu, melayakkan dia masuk syurga Firdaus. Ya. Saya dulu pensyarah tuan-tuan juga kaki dalam kerajaan. Bila kita pensyarah ni, kita bagi markah pelajar kita 100 markah. 100 ni ada pecahan dia. Esei 20%, kerja khusus 15%, peperiksaan 30%, ya, yang lain 30%. Ada bahagian-bahagian dia. Maksima kita nak tolong dia, ya, kita nak budak dapat A, pelajar dapat A. Tapi dengan periksa dia dapat maksimum dah, periksa 30 dah. Kerja khusus dapat dah. Esei dia dapat penuh. Tapi tak cukup. Kita boleh bagi apa? Kita bagi kerja khusus tambahan ke dia. Pasal apa? Saya nak awak dapat A. Awak buat sikit ni. Tolong dapat sikit, dapat A. Macam orang main bola lah. Main bola. Masa sebenar, tamat. Kosong-kosong. Bagi masa tambahan. Ya. Sebab nak cari juga pemenang ni. Bagi masa tambahan 15 minit, seri lagi. 15 minit lagi, seri lagi. Last kali, bagi penalti. Ya. Penalti 1 sama, 2 sama, 3 sama, 5 biji penalti, 5 sama, 5-5. Tambah lagi 1. Ya. 6 sama juga. Tambah lagi 7 sama, 8 sama. Sudah. Sampai pukul 8 malam tak bermain. Ya. Nak juga last kali Sumbat Go menang. Nak juga. Allah Ta'ala bila hamba dia ni, ada yang Allah nak orang ni ahli syurga Firdaus, maka Allah uji dia. Lalu sabar dia. Sebab tu kadang-kadang saya duk tengok, ialah kita hidup umur panjang ni, 50-60 tahun dah. Ya, bila kita tengok ada orang yang soleh, yang kita kenal lah, yang kita kenal dia, seorang yang soleh, baik, bukan kaki maksiat, bukan kaki durhaka pada Allah, bukan orang jahat, dan bukan orang fasik. Hidup dia soleh, semayang, puasa, berzikir, tahajud tiap-tiap malam, baca Quran sepanjang hidup dia. Tiba-tiba waktu tua dia sakit teruk dia. Ya, sakit teruk lama. Kadang-kadang kita fikir, Allah, apalah kesalahan pak cik ni. Kita fikir tak ada kesalahan dia ni. Ya, ialah sepanjang saya kenal almarhum Dr. Harundin, ya, almarhum Dr. Guni Aziz, ya, Ustaz Fadil, ni orang-orang yang pada saya lah orang baik lah. Mak kita sendiri yang kita tahulah, mak ayah kita. Kadang-kadang bila tua sampai tiba-tiba kena stroke, ya, sakit lama 2-3 tahun. Ya, orang ni kita kenal, dia bukan maksiat, dia bukan durhaka pada Allah. Ya, tapi kenapa Allah timpakan dia sakit macam ni? Ya, sebab kita belajar, ada orang Allah timpa musibah kan Allah nak ampun dosa. Tapi pak cik ni bukan ada dosa mana. Dia bukan kaki judi, dia bukan tinggal semayang. Ya, kita baca lagi. Pokoknya Allah Ta'ala timpa ujian pada seorang tu bukan sebab dosa saja, sebab Allah nak angkat darjat dia. Ya, rupanya Allah nak angkat dia dengan sabar dia, melayakkan dia syurga Firdaus. Sebab tu kadang kita fikir orang macam ni, Allah, saya baru ni pergi rumah seorang, banyak tempat saya cerita. Ni berlaku di kawasan saya di Kumang Krian, Kelantan. Satu keluarga miskin, susah sangat. Ya, susahlah, miskin lah, tak ada aircon, tak ada rumah dia. Saya rasa kipas pun kalau ada satu ke tak ada kipas rasanya. Ya, masuk rumah dia ni sofa pun tak ada, cushion tak ada, TV tak ada, rumah kayu. Ya, ya, susahlah orang miskin. Saya masuk rumah dia, saya duduk. Ya, atas ada seorang pakcik, suami dia ni kena stroke. Ya, kena stroke dah 2 tahun 3 tahun. Suami dia kena stroke, terlantar, tak sedar, koma. Ya, saya pergi kat dia, beri salam, tak jawab, usap kepala apa semua. Isteri dia kata tak sedar apa tu ustaz, dah koma lama dah. Saya tak dengan saya setahun lebih dah. Tak apalah, usap kepala, doa. Saya pergi kat isteri dia ni. Isteri dia terbaring, kaki kena potong sebelah, kecil manis, kena potong kat pohon, duduk terbaring, uzur sangat. Ya, saya duduk kat makcik tu, saya tanya apa khabar makcik. Dia kata alhamdulillah baik ustaz, alhamdulillah.
Macam mana pak cik? Macam tu lah ustaz. Alhamdulillah lah. Boleh lah, hidup lah lagi, boleh lah. Ya, jaga-jaga, boleh lagi pergi tengok. Ya. Lepas tu makan-makan macam mana? Alhamdulillah ustaz, boleh lah. Makan-makan. Dia ni makan susu gitulah. Makcik macam mana? Alhamdulillah, boleh lah. Masak-masak sikit-sikit. Ya. Mandi-mandi macam mana? Alhamdulillah, boleh lah. Mengesok-esok sikit-sikit pergi bilik air. Saya nak sebut pada tuan-tuan, sepanjang saya borak dengan dia, tak putus-putus mulut dia ucap Alhamdulillah. Sikit-sikit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehingga kita borak dengan dia ni, kita tak rasa dia susah. Tak adalah yang Muhammad datang, Alhamdulillah, tak ada buat berah-berah ke apa. Ya. Kawan YB datang takkan tangan kosong, tak ada minta. Sepatah minta pun tidak, tuan-tuan. Sepatutnya kita orang biasa ni, kadang-kadang orang yang Muhammad mari kan, mestilah kita tak minta. Sampai sudah saya duk tunggu, ialah kita bagilah sumbangan. Kita membawa sumbangan pun. Tapi sebutnya daripada mulut dia minta, tak minta. Sikit-sikit Alhamdulillah. Masya-Allah, saya rasa jarang saya jumpa orang macam ni. Biasa kita mari mengeluh. Allah Ustaz, tak tahulah pak cik tu tak mati-mati. Ya, sakit lama tak mati-mati lagi. Ya. Saya pergi ke satu Felda. Anak dia kata, Ustaz kalau ada masa datanglah ziarah ayah saya sakit tenak. Saya pergilah. Saya sampai-sampai dia pun mari sambut saya. Dia kata, Ustaz, tengok-tengok sikit ayah saya ni tak mati-mati Ustaz. Ya. Tak mati-mati. Ya. Sakit lama dah. Lama dah Ustaz, tinggal kulit dengan tulang dah. Saya pergi kat dia tengok, memanglah uzur sangat. Saya kata dah tak sampai masa, tak mati. Sampai ajar mati lah. Ya, saya kata panggil anak-anak, panggil duduk sini. Kita baca Yasin sama-sama, baca Yasin. Siap baca Yasin, doa. Ya Nabi, ya Allah, kalau sakit ni ada harapan sembuh, perbuatan ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya. Tapi kalau sekiranya sakit dia membawa ajalnya, kau permudahkan baginya ya Allah. Doa tu je. Ya, saya pun siap doa, start kereta balik. Parking kereta, anak telefon, Ustaz, Alhamdulillah mati dah Ustaz. Alhamdulillah mati. Ya. Allah, saya kata janganlah. Nampak bersyukur benar. Pasal apa? Kita ni kalau sakit sekejap-sekejap kita sayang. Tapi ni buat lama sangat. Jangan main. Ya, lama sangat. Nak bergerak ke mana pun makcik ni tak boleh. Tu tak mati-mati lagi tu. Siapa tu? Laki aku lah Ustaz. Tu tua tu. Allahu Rabbi. Lama-lama kawan kita sakit, kita mari ziarah. Tapi kita ziarah berapa kali? Takkan tiap-tiap minggu. Sekali dua boleh lagi ziarah. Ya. Kita pergi. Ya. Bayangkan orang nak jaga dia. Tapi nak macam mana? Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Tapi makcik ni, hebat dia. Ya, walaupun dia kaki kudung sebelah, suami koma, hidup miskin, susah, mulut dia tak putus-putus ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya ramai kawan daripada istana sampai ke bawah. Negara, luar negara. Ya. Ya. Ramai. Ya. Alhamdulillah, ni sahabat-sahabat. Pimpinan-pimpinan yang kita kenal. Tuan-tuan lagi ada pengalaman hidup masing-masing. Ya. Saya jumpa belaka. Saya ada seorang kawan juga kontraktor besar, jutawan. Ya. Satu hari saya pergi minum dengan dia. Ya, minum tanya. Biasalah kita kawan tanya, apa khabar macam niaga sekarang? Oh, dia kata payah sekarang Ustaz, payah. Barang mahal sekarang ni. Barang naik harga. Besi-besi mahal sangat. Macam mana budak-budak? Oh, lagi payah Ustaz, payah. Budak pekerja payah. Nak cari orang kerja sekarang, lepas Covid pakat balik semua, nak cari pekerja payah sekarang ni. Oh, susah. Macam mana untung? Oh, jangan harap untung lah, kalau boleh sisa pun tak apa. Susah kan ni. Saya dah borak dengan dia, susah manyang. Ya. Sikit-sikit susah. Sakit kepala, susah di tengah kepala kita pun. Ya. Saya nak banding dua makcik tadi yang menderita suami dia tu, tak pernah putus Alhamdulillah. Tak pernah sebut susah pun. Yang jutawan ni, orang duit banyak ni, sikit-sikit susah, kerja susah. Saya kata kau dah susah, tak buat kerja lah. Tapi gitulah hidup. Ya. Sebab tu kita kena minta naik makam yang kedua. Apa dia? Makam mardiyah. Ya Allah, aku mohon keredaanmu. Supaya kalau Tuhan bagi rezeki tidak memunahkan kita. Kalau Tuhan bagi pangkat kebesaran, tidak menyebabkan kita sombong takabur. Kalau Tuhan bagi keluarga, mudah-mudahan keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Allah bagi kawan-kawan yang setia, yang baik dengan kita. Di antara nikmat kita hidup ni, bila kita dapat sahabat yang setia dengan kita. Susah dengan senang. Kita uji kawan kita ni, waktu senang,
Ramai kawan, waktu susah. Kita berkenal kawan ni waktu kita susah. Ya. Siapa yang mari bersama kita? Siapa? Itu kita. Dan itu makam kedua. Yang terakhir, makam yang paling tinggi dipanggil makam mahmudah. Makam terpuji. Ya, iaitu makam para nabi-nabi, para siddiqin, orang tertentu. Ya, beribadah pada Allah bukan nak syurga Allah. Bukan nak Allah redha. Kenapa? Nak mensyukuri nikmat Allah. Itu yang paling tinggi sekali. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, ya Rasulullah, kan Allah dah jamin kamu ahli syurga. Nabi ni ahli syurga, dijamin syurga. Kenapa semayang sampai bekak-bekak kaki ya Rasulullah? Nabi tahajud bengkak kaki. Kita tak tahajud bengkak kaki, gaul. Ya. Nabi ni bengkak kaki. Bengkak kaki ni lama berdiri ni. Tuan-tuan kalau berdiri sejam, bengkak dah kaki. Tak bengkak lagi. Berapa jam Nabi berdiri sampai bengkak kaki? Lama. Nabi bukan ada sakit. Ya. Kata Nabi, wahai Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Makna Nabi-Nabi beribadah pada Allah bukan nak syurga, sebab memang Nabi-Nabi ahli syurga. Nabi-Nabi beribadah pada Allah bukan dapat redha Allah. Memang Allah redha sebab dia Rasul. Allah redha pada dia. Tapi kenapa? Kena mensyukuri nikmat Allah. Kita pun setiap kali dapat nikmat, syukurlah. Sepanjang hidup ni berapa kali kita sujud syukur pada Allah? Tuan-tuan, sepanjang hidup ni Tuhan bagi macam-macam. Kita ni ada rumah, ada isteri, lawa pula isteri kita tu. Kita je tengok tak lawa, orang lain tengok lawa bini kita ni. Ya, kita pula tengok bini orang lain lawa. Tu perangai penyakit mata ni. Ya. Tuhan bagi isteri. Alhamdulillah Tuhan bagi anak-anak, keluarga. Bagus-bagus anak kita. Yalah, walaupun tak masuk universiti semua, tak berjaya, tapi alhamdulillah. Ya. Sekurang-kurangnya tidak isap dadah. Sekurang-kurangnya tidak menjaga. Ya. Alhamdulillah. Allah bagi rumah ada, kereta ada, isteri ada. Adalah sikit-sikit harta kita ada. Alhamdulillah. Maka kita nak, ya Allah, kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Ya. Sebanyak nikmat ni, berapa kali kita sujud syukur pada Allah. Ya. Jadi kalau tak pernah sujud syukur, tuan-tuan, kita belajar-belajarlah. Ya. Cuba-cubalah baca macam mana cara sujud syukur. Dengar dapat berita gembira, sujud syukur pada Allah Ta'ala. Ya. Mak, kata anak, alhamdulillah, berjaya. Sujud syukurlah. Suruh anak kita, kamu dah berjaya cemerlang, sujud syukurlah pada Allah Ta'ala. Ya. Maka dia pun sujud syukur. Sujud je. Ya. Sujud syukur ni hanya sujud je. Ya. Tak payah baca, tak ada. Sujud sebagai tanda syukur pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita dapat selamat rumah kita. Alhamdulillah, tak tipu musibah, banjir. Orang lain hancur rumah kita Allah pelihara. Alhamdulillah, sujud syukur pada Allah. Ya. Apa kita buat, mudah-mudahan kita dapat naik tahap iman kita, amal kita, daripada amal biasa kepada golongan yang Allah redha, kepada golongan yang syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmat. Nikmat ni Allah kata wa in ta'udu nikmatallah. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak boleh hitung. Kalau kamu nak kira nikmat, kamu memang tak boleh kira. Dalam keadaan tak boleh tu, Allah kata, kamu syukur, aku tambah lagi nikmat. Yang ada ni pun tak boleh, tak terbilang dah. Allah kata, kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Dah yang ada tak terbilang, Allah tambah lagi. Syarat kita mensyukuri nikmat tersebut. Jadi untuk akhirnya 3 perkara. Pertama, jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Yang kedua, tuan-tuan, sempurnakan hak Allah. Allah akan sempurna hak kita. Usah risaulah. Jaga hak Allah, Allah jaga kita. Ya, muliakan orang yang Allah mulia, sayangi orang yang Allah sayang. Tapi berusahalah untuk menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Doa jangan tinggal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan pemimpin kepada hamba-hambamu yang bertakwa. Kalau kita jadi suami pada isteri bertakwa. Kita dia ayah kepada anak bertakwa. Kita dia wakil rakyat kepada rakyat kita bertakwa pada Allah. Kita pemimpin pada rakyat yang bertakwa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan bagi negara kita, insya-Allah. Kebaikan bagi negeri kita dan kebaikan bagi taman kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma min jahilna wa zakkirna mimma nasina rabbana tabayyana baina بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله تقبل الله اللهم صل على سيدنا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri kerana hadir dalam kuliah di surau kita ini. Dan insyaAllah